Okey. Kemudian kita sambung pada 8.12 kita. Itu mengamati fungsi dan memberi justifikasi berdasarkan perwakilan fungsi dalam bentuk pasangan tertib, jadual, graf dan persamaan. Baik. Sebelum tadi cikgu cakap kita punya hubungan boleh diwakili dengan 3 cara. Iaitu graf anak panah, rajah anak panah, pasangan tertib dengan graf. Kali ini kamu tambah lagi dua, iaitu jadual dan persamaan. Jadual senang je, persamaan pun senang. Jangan risau. Baik. Sebelum tu cikgu nak beritahu istilah-istilah dalam perwakilan fungsi ni. Okey. Contoh, rajah di bawah menunjukkan fungsi f. Bila kita ada fungsi, kita panggil dia fungsi f yang memetakan x kepada punca x yang ditulis sebagai fx sama dengan s punca x. Ini yang kita panggil persamaan fungsi. Baik, sekarang dia bagi P, set P sebagai domain, Q kodomain. Set P 9, 16, 25, 36 ialah domain dan unsur-unsurnya dinamakan objek. Macam kita cakap tadi lah. Input nama lain dia adalah domain. Dan unsur dalam domain kita panggil objek. Set Q 1, 3, 4, 5, 6 ialah kodomain. Set Q ni kita panggil dia kodomain. Unsur-unsur dalam set Q yang berhubung dengan objek dalam set P dinamakan image. Baik, image hanyalah unsur yang berhubung dengan objek. Macam contoh, satu ni dia tak ada kawan. Dia seorang-seorang je. Jadi dia bukan image. Image adalah 3, 4, 5, 6. Tapi satu ni mesti adalah unsur dalam set Q. Tapi dia bukan image. Okey. Julat ialah image yang mempunyai objek. Kira julat ni adalah image lah. Kalau ditanya kamu cari julat, julat tu adalah image. Contoh julat bagi fungsi ni ialah 3, 4, 5, 6. Understand? Boleh faham? Faham. Faham? Faham. Okey, faham. Okey, kita pergi kepada contoh. Diberi set P 1, 2, 3 dan set Q 4, 5, 6. Okey. Fungsi f yang memetakan kepada set P kepada set Q ialah menambah 3. Wakilkan hubungan di atas menggunakan pasangan tertib, jadual, graf dan persamaan. Baik, tengok sini dia kata memetakan set P kepada set Q. Maksudnya set P kita adalah input. Set Q kita pula adalah output. Okey, bila kata set P memetakan set P kepada set Q, yang sebelum kepada tu adalah input, yang selepas kepada tu adalah set output. Okey, kita tengok macam mana dia susun untuk pasangan tertib. Pasangan tertib dia ambil macam ni. Nilai 1 kita padankan dengan nilai yang pertama. Nilai pertama set P dia padankan ketika pasangan dengan nilai set pertama set Q. 1 dengan 4. Nilai yang kedua dipadankan dengan nilai yang kedua. 2 dengan 5. Yang nilai yang ketiga dipadankan dengan nilai yang ketiga. 3 dengan 6. Yang itu cara susun dia. Dalam bentuk jadual pula, senang je. Kamu buat dua kotak. Kotak P dan kotak Q. Kamu susun dia balik. 1, 2 dan 3. Kemudian kamu letak balik kedua punya pasangan. 4 sama dengan 1, 5 dengan 2, 6 dengan 3. Untuk graf, kamu kena lukislah graf kamu. Pasti X ni adalah kamu punya input, kamu punya set P. Untuk pasti Y kamu adalah set Q. Kemudian kamu kena letaklah titik dia. 1 dengan 4, kamu ada bersilang. Situ dia punya titik. 2 dan 5. Kat mana dia? Situ dia punya titik. 3, 6. Titik dia kat sini.
Itu kalau graf. Persamaan. Baik, untuk persamaan, contoh. Kat sini, mula tulis kamu punya image. Nilai image kamu. Image sama dengan objek. Objek. Lepas tu kamu tengok dia punya condition, dia bagi apa. Kat sini dia bagi ialah menambah 3. Jadi, image sama dengan objek tambah 3. Image kamu yang pertama 4. 4 sama dengan objek kamu 1 tambah 3. 5 sama dengan 2 tambah 3. Dan seterusnya. Kemudian kamu boleh tukar kamu punya image kepada Y dan kamu punya objek kepada X. Jadi Y, kamu punya persamaan adalah Y sama dengan X tambah 3. Kenapa Y? Image kamu kamu punya output adalah pada pasti Y. Kamu punya input ada pada pasti X. Jadi kamu boleh tukar dia kepada Y sama dengan X tambah 3. Ataupun kamu boleh tukar Y kamu tu kepada Fx sama dengan X tambah 3. Faham? Itu persamaan. Masih tak faham. Faham. Faham? Oh, alhamdulillah. Faham. Oh. Tengok. Hmm. Tengok siapa yang senyap. Faham. Oh, faham. Afi faham. Dengar. Zaril. Zaril Akil. Faham. Oi. Asli faham. Ada Zaril? Hilang orangnya. Apa lah. Sebab agak kamu faham. Kalau faham, kita buat sama-sama contoh ni. Seorang tolong baca soalan. Afif, baca soalan. Ada kan Afif? Ada Afif? Cuba dengar. Cuba kita dengar suara kamu. Delay. Baca soalan je dulu. Apa? Cikgu baca. Diberi set S Diberi set S 10 beri set S 820 dan set 410 12. hubungan R ialah tolak 8 menggunakan pasangan tertib jadual persamaan Julai. Okey. Sekarang ni dikatakan, sekarang ni mana input, mana satu output? Haslia. Haslia Anis. Are you there? Ya, cikgu. Okay. Yang mana input, mana output? Input yang dekat belah depan dia tu. Nah, yang mana? Set mana? Set mana? Set S ke set R? Set S. Set S. Input. Input. Set R. Output. Betul? Okey. Sekarang kita dah tahu betul lah kot. Betul lah tu. Okey, sekarang kita dah tahu dah set mana kita punya input, set mana kita punya output. Sekarang ni kita nak cari pasangan tertib A, pasangan tertib kita. Okey, first kena buka set bracket. Okay, ini kena lukis tau. Kalau nak buat pasangan tertib, wajib. Kemudian pasangan pertama kita. Siapa dia? Siapa? Haikal Azhari. Ya, cikgu. Okey, Allah. Pasangan pertama kita.
Untuk pasangan tertib, pasangan pertama. Apa dia tu? Tak dengar. Pasangan tertib, untuk soalan pasangan tertib, bagi cikgu pasangan pertama. Sekejap. Kita punya input S, output kita set R. Bolehkah Haikal? Adakah lagi orangnya? Sekejap kan cikgu. Saya pun. Sekejap. Senang je. Nak buat pasangan tertib, untuk input kamu ambil nombor yang pertama 10. Kamu pasangan dia adalah nombor pertama untuk output 2. Itu pasangan pertama kamu. Pasangan kedua kamu ambil nombor kedua dari input 12. Kemudian kamu pasangkan dengan nombor kedua. 4. Good job. Oh. Yang ketiga, pasangan ketiga 18. 18. Pasangan ketiga dengan 10. 10. Kemudian yang keempat 20 dengan 12. Yes, very good. Good job. 2012. Kemudian kita tutup dengan set bracket. Kejap, aku nak bagi terang sikit. Okay. Okey, dengar ni Haikal ya, yang lain. Kamu tahu tak kenapa kita pilih 10 dengan 2, 12 dengan 4, 18 dengan 10? Kenapa tak 10 dengan 4? Kenapa tak 10 dengan 12? Siapa boleh jawab? Sebab dia tak tertib kot. Bukan. Kamu tengok dia punya hubungan tu. Hubungan dari S kepada P ialah tolak 8. Nampak tak? Nampak ke tidak? Tolak 8. Nampak. Jadi 10 tolak 8. Jawapan dia berapa? 2. 2. Jadi 10 pasangan dia 2. 12 tolak 8. Jawapan dia berapa? 4. Yes, very good. 18 tolak 8. 10. 10 dah sambung sekali. 20 tolak 8. 12. Kamu kena tengok hubungan dia tu. Jelas ya? Jelas. Okey Harun, sambung. Okay, dah nak habis pun. Okay, kemudian B, jadual. Jadual kita ada 2 kotak. Lepas kita ada 2 set, 2 kotak. Jadi satu set adalah S, satu lagi R. Ada siapa nak tolong cikgu satukan kotak? Jadual. Panggil nama lah. Duratun Nasihin. Dura. Cikgu. Kotak pertama untuk S apa? 10, 10. Lepas tu? 12, 12. 18, 12. 20. 20. R? 2, 2. 4, 4. 10, 10. 12. 12. 12. Allahu Akbar. 12. Okey. Sekarang kita dah settle kotak. Sekarang kita nak buat persamaan. Persamaan kita. Okey. Persamaan kita tengok dulu jadi. Hubungan dari set S kepada set R ialah tolak 8. Jadi, untuk dapatkan image kita 2. Contoh 2. Sama dengan objek kita 10. Adalah sama dengan tolak 8. Betul lah kan? 10 tolak 8 dapat 2.
Sama juga dengan yang lain. 4 sama dengan 12 tolak 8. 10 sama dengan 18 tolak 8. 12 sama dengan 20 tolak 8. Lepas tu, saya nak tulis persamaan dia. Hampir nama. Alia Nabihah Ya, cikgu saya. apa persamaan dia? Cikgu bagi hint. Ni. Cikgu bagi hint. Tengok ni. Kemudian, apa persamaan dia? Tak dengar. Kuat sikit, kuat sikit. Jawapan dia, sini kita boleh tukar kepada Y. Y sama dengan X tolak 8. Ataupun ini Fx sama dengan X tolak 8. Okey, itu C. D, julat. Senang je julat ni. Iman Balkis. Ada Iman. Puteri Nurdini. Ya, cikgu. Okey, bagi dulu julat. Julat X. Sekejap. Julat. Julat cikgu cakap tadi apa? Julat adalah sama dengan Julat. image. Julat. Yang X tu yang set S yang kat bawah tu. Mana? Set S. Set S. Baca jawapan. Apa jawapan dia? Jawapan dia. Nombor dia nak. Oh. Lapar. Cepat. Kita habiskan kelas cepat untuk kita makan. Cukup lapar. Cikgu ni ialah dah makan. Cikgu orang belum pergi. Kan cikgu ni dah makan dah kan? Saya tahu cikgu ni makan dah. Mana dia? Okey. Julat macam cikgu cakap tadi adalah image. Okey. Image adalah nilai dalam output. Jadi kita punya nilai dalam output adalah 2, 4, 10, 12. Jadi kita punya julat adalah 2, 4, 10, 12. Itu kita punya julat. Okey. Sekian, terima kasih. Tu je untuk hari ni. Ada apa-apa persoalan? Ada yang kamu tak faham macam mana tiba cikgu Buat latihan ni boleh tahu dah ni so. Okey. Jadi rasa cikgu hari ni dah bagi quiz kan dalam Telegram? Dia dah. Ada. Ada. Okey. Itu cikgu tutup ni. Kamu boleh buat kamu punya quiz